Assalamualaikum semua. Hari ni kan, Mas nak share satu ilmu, satu tips macam mana kita nak beli pencuci muka. Sebab saya tahu semua orang suka cuci muka. Kalau tak cuci muka tu, it depend lah kat korang. Tapi kebanyakan orang akan suka, akan pergi cari macam mana aku cuci muka ni. Kenapa dia cuci muka? Kenapa aku tak cuci muka? Lebih kurang macam itulah. Tapi Mas nak share satu tips ni sebab Mas ada belajar daripada my company sendiri. Dia ajar saya macam mana nak pilih cleanser. Sebelum tu, korang kena ada bahan-bahan ni. Kalau korang nak test kat rumah boleh. Tapi tak apa, Mas tunjuk demo dulu. Ini adalah bahan-bahan dia. Alat-alat yang diperlukan, antaranya yang pertama, tempat balang air. Setiap ni korang letaklah air. Sebab apa? Sebab kita kan cuci muka. Kena air. So, kena ada air. Sekarang dia ada 4 item yang Mas guna sebab nak test pH dia. Yang pertama, sabun basuh baju. Sebab apa? Sebab dia pun ejen pencuci juga. Bersifat membasuh. Kedua, ni brand X. Brand X ni yang senang kita jumpa. Kita pergilah kedai mana-mana, kedai runcit ke, kedai Speedmart ke, Watson ke, confirm jumpa benda ni. Yang ni adalah top 5 produk. Top 5 produk yang kita ada yang dalam pasaran in the world. Lepas tu yang last sekali ni adalah top 5 produk. Nampak tak? Artistry kan. Selain yang balang ni, kita perlukan pH tester. Sebab apa? Nak uji pH setiap item. Lepas tu yang ni adalah pH color card. pH color card ni kita patut belajar. Okey, ni pH color card. Kita start dengan yang tengah ni. Yang tengah adalah bersifat neutral. 7 nama warna hijau. Ini adalah pH untuk air. Bila pH untuk air, kiranya kalau kita basuh muka guna air, memang boleh. Tapi, dia hanya membersih yang luaran sahaja. Yang dalam-dalam tu, yang macam lebih pada kotoran, kena kiwi ke, kena dawat pen ke, kita rasa guna sabun sebab kita nak bersihkan dia daripada sebarang kotoran. Itu kalau dekat tangan. Sebab tangan ni, dia bersifat waterproof. Kalis air. Jadi kalau kena kat luar tepi-tepi tu boleh bersih. Tapi tak sebersih sampai ke dalam. So kita pergi ke start dengan warna kuning sampai ke merah ni adalah bersifat asid. Asid yang warna kuning-kuning ni bersifat asid lemah. pH yang sesuai untuk kulit muka kita adalah kalau untuk perempuan 5.5. Untuk lelaki adalah 6. Sebab apa 6? Dia lebih sikit daripada perempuan. Sebab kulit lelaki ni aktif oily. Aktif sangat. That's why dia jadi 6. So, kalau kita ke kiri lagi sampai ke merah ni, sangat bahaya sebab dia bersifat asid yang sangat kuat. Asid yang sangat kuat ni kenapa? Dia ibarat macam pergi simbah asid dekat orang. Dia simbah asid kat orang, orang pun akan cacat kekal. Lagi bahaya kan? So kita pergi ke yang belah kiri ni yang start dengan 7.6 sampai ke biru ni. Ini adalah bersifat akali. Bila bersifat akali tu, pH ni akali dia akan bersifat kasar, kering, hakis dan lama-lama boleh buat sensitif. Maybe korang tak akan rasa sekarang, tapi dia akan datang. Sebab kita selalu guna, tak tahu apa benda kat dalam si cleanser tu. Last kulit kita yang merana. Okey, sekarang ni Mas nak tunjuk cara-cara macam mana nak tentukan pH untuk kesemua item kat belakang ni. First buka dulu korang masukkan pH tester ni setiap ni. Okay, bila dah masukkan ni sabun basuh baju.
brand X. Top 5 produk. Artistry. Artistry kan dia bersifat gel tau. Okay. Okay, tutup semua. Okay, lepas tu korang goncang. Sebab apa goncang? Waktu ni ibarat macam korang gosok-gosok muka, macam tu lah, goncang. Goncang semuanya. Okay, korang dah sini, korang dah dapat dah. Tengok. Korang tengok hasil dia. Apa yang terjadi. Bila guna sabun basuh baju, korang dapat dari sini melalui colour kan. Bila korang tengok melalui colour ni, dia warna biru. Tadi Mas cakap, bila warna biru, dia bersifat akali. Bila bersifat akali, maksudnya bahaya. Bila bahaya, maybe sekarang tak akan rasa. Akan datang dia akan rasa. Kulit kita akan jadi lebih kering. Dah kering, dia akan jadi hakis. Hakis lama-lama boleh buat kulit kita sensitif. Bila buat kulit sensitif, lama-lama lagi susah nak pulihkan balik. Jadi stop guna yang ini. Sebab apa? Sebab Mas bukan cakap yang mahal semestinya bagus. Tengok result daripada top 5 produk sekalipun, kalau kita tak tahu apa item dalam dia, still dia boleh merosakkan kulit kita. Tengok kalau korang boleh tengok dalam ni, ada macam apa tu, kepul-kepul asap ataupun kepul-kepul keawan-awanan tu kan. Yang tu maksudnya mercury. Kau tengok kat sini juga, ada tak? Nampak tak tu? Tu ada mercury. Setiap skincare ataupun setiap skincare ni sometimes ada yang letak mercury. Dibenarkan kadang-kadang ada lulus KKM juga. Tapi dah lama-lama mercury masuk dalam muka kita, apa jadi? Kita yang berana, penat kita jaga muka tapi sebenarnya merosakkan. Ini adalah pH yang sesuai. pH yang sesuai untuk kulit wajah. Tengok kat sini. Dahlah pH yang paling sesuai untuk perempuan adalah 5.5 dan untuk lelaki adalah 6. Bila tahu kan pH 5.5 kat mana? Kat sini. Bila dekat sini, maksudnya dia adalah the best pH untuk kulit. Kalau kena kita memang sesuai, tak ada apa-apa yang akan terjadi. Tapi korang kena tahu jugalah ingredient dalam produk tu apa. Kalau korang tak tahu juga, it's quite not good for your skin juga. Okay, lepas nampak result ni, korang rasa apa? Mas waktu first time Mas tengok benda ni, Mas pun takut. Tak nak aku guna pencuci muka tiap hari, tiba-tiba jadi macam ni. Tak tahu apa yang terjadi. So, sebelum nak pilih produk tu, kena tahu ingredient dia. First, you kena tahu pH dia. Kedua, you kena tahu ingredients dia apa. So, Mas nak move kepada yang sini. Sebab pH ni, warna kuning, the best pH untuk perempuan 5.5 dan untuk lelaki adalah 6. Bila 6, so dia memang TikTok. Paling best. Mas introduce ni lah Artistry ni. Sebab apa? Sebab dia datang daripada bahan organik. Nak tahu? Bahan organik ni ada 3 main bahan organik. Air daripada perairan Norway. Sebab apa dia ambil air dekat situ? Sebab yang pertama, sebab kat situ fishing activity sangat high. Sebab apa? Sebab banyaknya fishing activity, sebab banyak ikan. Bila banyak ikan, maksudnya air dia bersih. Bila air dia bersih, bayangkan kalau air tu bersih, kita kena muka kita. Ya Allah, bestnya. Lepas tu yang kedua, dia datang daripada pink rock minerals from Gunung Himalaya. Gunung yang paling tinggi sekali. Nak tahu kenapa? Saintis kita orang sanggup
pergi ambil pink rod tu semata-matanya untuk kita. Sebab apa? Banyak minerals. Bila banyak minerals, bantulah untuk menyihatkan kulit kita. Yang bahan yang ketiga adalah acai Hawaii. Acai Hawaii tu untuk memboostkan kelembutan dekat kulit kita. So kita rasa macam yes. Tak adalah macam kering dah. Sekarang mas pakai pun best je. Nak cerita pasal pengalaman mas. Pengalaman mas before this, memang mas tak reti nak jaga skincare. Mas pun memang main beli je. Pergi ke kedai, beli. Okay, aku nak ni. Tak pun, kadang mas pergi tak pun mas tengok ke IG. Oh yang ni best, yang ni best. Nak pilih yang mana? Last sekali kita minta suggestion kawan. Bila minta suggestion kawan, kawan pun suggest yang ni. Pada awalnya memang kulit kita okey, tapi lama-lama kulit kita jadi berjerawat lagi. Sebab apa? Kita tahu punca datang dari mana. So siapa yang nak tahu kulit dia tu jenis apa, pergilah jumpa pakar ataupun pergi buat test. Is apa? Bila korang tahu skin korang kulit skin korang jenis apa, baru korang boleh pilih produk. Kalau sebab mas guna produk ni sebab kulit mas berminyak tau, mas akan guna produk ni. Dia akan bagi jenis-jenis type dia. Mas akan cuba suggestkan lah produk apa yang sesuai untuk korang. Kalau dengan pH 5.5, lepas tu kita nampak kuning tanpa kita tahu apa yang ada dalam skincare tu, dia tak akan menjadi juga. So yang ni mas suka sebab bahan dia organik. Bahan dia memang tak diragui. Dan korang boleh cari juga dekat Google ke IG ke, memang dia buat semata-matanya untuk kita, untuk boostkan kulit kita dan tak ragu-ragu. Tapi sebelum tu korang kena pergi check dulu. Korang check je lah dulu. Mas just bagi information macam mana nak pilih skincare. Yang pertama, you kena tahu pH muka kita berapa. Memang basic. 1, perempuan 5.5, lelaki 6. Mas ulangi sekali, perempuan 5.5, lelaki 6. Dan warna dia selalunya warna kuning, asid lemah yang sangat sesuai untuk kulit muka. Yang kedua, you kena tahu ingredients dekat dalam you punya skincare. Kalau you tak tahu, you tak confirm, walaupun you tengok kat belakang kan, dia meragui. So kalau you guna apa-apa pun, still tak menjadi juga. So pilih yang mana you suka dan guna. Kalau you rasa sekarang nampak cantik, kemungkinan akan datang kulit you akan bermasalah. Mas dapat macam ni sebab benda tu efek sekarang. Dia bagi tahu sekarang. Bila dah akan datang, dah kerap-kerap sangat guna, benda-benda yang merapu-rapu yang tak tahu ke sebab kat pasaran ni, kita tak tahu bahan dalam tu apa. So dia akan membuatkan you, kulit korang akan lebih teruk dan sangat tak puas hati. So orang yang datang kat mas selalunya orang yang betul-betul dia dapat masalah dia sekarang. Yang lain tu is up to you. Kalau korang rasa video ni menarik, korang cuba share dekat kawan-kawan korang yang ada masalah. Yang tak ada masalah pun sebenarnya dekat Malaysia ni confirm setiap muka ada masalah. Just dia akan kena cepat ataupun lambat. Kalau korang nak test muka, korang pergi dekat IG ni sebab mas sendiri akan tolong. Mas cari inisiatif sebab mas rasa kalau ilmu ni mas tak bagi tahu dekat korang, mas rasa macam sedih. Benda tu akan efek korang akan datang. Korang pun tak tahu apa akan jadi. Macam mas cuci muka, salah cuci muka, salah guna pencuci muka, mata bengkak sini, mata bengkak sini. Ada orang lain sampai jeragat. Mas nasib baiklah sikit-sikit je, tapi penat pergi jumpa doktor. Doktor pun tak tahu apa, bagilah ubat tiap hari. Gitulah. Kalau nak, sebelum nak pilih apa-apa skincare, tahu ingredient, tahu pH berapa, tahu kulit korang jenis apa. Itu saja daripada mas. Okay, bye. Assalamualaikum. Terima kasih kerana dengar. Bye.